cikgu. E. Lagi? Oke. Serantau ini hanya ASEAN. Kita punya dasar luar bukannya hanya fokus kepada ASEAN saja, tapi melibatkan juga pertumbuhan antara bangsa ya. Oke. Lepas itu satu, adakah kita punya dasar luar ni kita wujud karena kita terpengaruh dengan pendirian pertumbuhan serantau. Oke, jadi itu bukan dia punya jawaban. Oke. Kehendak kuasa besar. Adakah negara kita ini dipaksa oleh kuasa besar seperti Amerika dan juga Rusia ya, supaya kita menjalinkan hubungan. Kalau kita tengok dasar luar ada yang pro, ada yang tidak pro ya. Oke, yang seterusnya adalah keperluan ketenteraan. Adakah dasar luar ni kita pentingkan ketenteraan? Jadi semua itu sebenarnya tidak ada kaitan. Sebab jawapannya adalah kepentingan ekonomi. Ini jawapannya sepatutnya adalah B ya. Oke, B. Jadi ini pun B. Kepentingan ekonomi negara ya. Oke, seterusnya. Mengapakah Tengku Abdul Rahman melaksanakan dasar pro barat? Oke, kenapa kita perlu menjalankan Insya Allah kalau dasar turun. pro barat? Oke, apa jawabannya nih? Ya, insya Allah kalau turun. Apa jawabannya? Saya jis. Tinggal. Oke, apa jawabannya? Kenapa kita menjalinkan hubungan dengan negara luar? Ini soalan 37 tahun 2001. D Kak Cikgu. D. Iya. Oke, bagus. Tepat sekali ya. Jawapannya adalah ancaman Parti Komunis. Oke, jadi kalau kita tengok di sini perkataan komunis ini dengan pro barat, jadi kita ada sudah clue untuk jawab soalan 39. Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Oke, ini pun jawabannya adalah D ya, yaitu pro barat dan juga anti komunis ya. Oke, bagus. Oke, seterusnya kita tengok nih. Nampak kan soalan baru saya keluar 2004, 2002. Tahun ini punya SPM tahun ini ya. Oke. Kenapa kita jalinkan hubungan dengan negara serantau? Ini hubungan serantau, ini merujuk kepada ASEAN lah. Dan dia mau kesan hubungan tersebut. Oke. Mana jawabannya? Hah? C. Kejap Cikgu. Oke, apa jawabannya? C, cikgu. Oke, bagus ya, kedaulatan negara terjamin. Jadi jawabannya C. Yang ini C juga kah? 39 ini C juga? Iya. Hah? Iya. D ya. D. Oke, ini dia punya clue nih. Ini kedaulatan ya. Ini adalah apa ini perkataan dominan lah yang biasanya kita guna pakai sebagai panduan ya. Tapi untuk soalan ini memang jelas jawabannya adalah kedaulatan negara terjamin. Oke. Nah, ini pun kita boleh tengok secara logik pun kita sudah boleh tengok mengapa Malaysia menganggotai pertubuhan PBB ini. Apa sebab Malaysia menganggotai PBB? Nah, ini sama je macam tadi. Oke, ini ya. Ada kedaulatan kan? Ya, jadi jawapannya B. Oke. Tengok kita Commonwealth ya. Ini berkaitan dengan ini tadi berkaitan dengan PBB. Soalan ini adalah kaitan dengan PBB. Maksudnya 4 SPM baru sekali soalan yang tanya tentang PBB. Tapi kita boleh tengok di sini ada 4 kali soalan objektif tanya tentang Commonwealth ya. Jadi kalau kita tengok semua pun berkaitan dengan dasar
apartheid, ya. Jadi bila kita tengok soalan ini, sangat penting di sini adalah pelajar perlu paham apa itu dasar apartheid. Nah, itu yang pertama. Sebab kalau tidak tahu apa itu dasar apartheid, macam mana kita mau jawab soalan ini? Oke, apa itu dasar apartheid ini? Oke, siapa boleh bagi respon? Apa itu dasar apartheid? Ada yang boleh respon? Apa ini? Dasar apartheid nih. Dasar di mana orang putih adalah keistimewaan dalam segi politik, manakala orang berkulit hitam tidak berpihak dalam segi politik, sosial dan ekonomi. Oke, bagus ya. Ini lebih kepada perbezaan warna kulit ya, yaitu orang kulit putih dan juga orang kulit hitam ataupun orang negro lah ya. Jadi dari segi perkara utama berkaitan dengan perbezaan warna kulit ini ada dua ya. Yang pertama ialah tentang diskriminasi, yaitu sikap berat sebelah ya. Maksudnya orang putih diberi layanan istimewa, sebaliknya orang kulit hitam diberi layanan yang buruk. Walaupun kedua-duanya manusia, tapi kita boleh nampak diskriminasi ini ataupun unsur berat sebelah, diskriminasi ya. Jadi kita sudah boleh tengok di sini mana-mana jawapan yang ada diskriminasi, maka kita boleh pilih itu sebagai kita punya jawaban ya. Oke, yang kedua ialah ini berkaitan dengan hak. Ya, jadi kita sepatutnya mempunyai hak yang sama ya, hak yang sama. Walaupun berbeza warna kulit ya. Walaupun berbeza warna kulit, tapi sebagai manusia ini sepatutnya kita mempunyai hak yang sama. Jadi di sini kita boleh tengok. Ya, ini kita sudah tahu tadi jawabannya. Tapi yang lain tuh kita boleh nampak di situ ada hak. Yang penting kita cari perkataan hak. Kita cari perkataan hak. Oke, jadi ada dua pembayang ataupun petunjuk yang kita boleh guna pakai ya untuk jawab soalan ini. Oke, yang pertama ialah kita kena paham dulu definisi dasar apartheid ini, yaitu dasar yang berkaitan dengan perbezaan warna kulit, khususnya orang kulit putih dan kulit hitam. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa ini adalah menimbulkan diskriminasi, dan juga yang ketiga berkaitan dengan hak ya, pemberian hak yang dipertikaikan ya, maksudnya tidak memberikan hak yang sama rata ya. Oke, itu Commonwealth lah. Oke, kemudian ASEAN pun ada juga keluar, kita tengok ASEAN pun banyak juga, ini pun ASEAN. Ada 4 juga soalan yang berkaitan dengan ASEAN. Jadi Commonwealth nih kalau kita baca dan kita paham, begitu juga dengan ASEAN, bukanlah satu yang merugikan ya, sebab banyak soalan objektif yang keluar berkaitan dengan ASEAN ini ya. Oke. Jadi yang pertama sekali kita tengok, ini sebenarnya soalan-soalan begini nih, kita sebenarnya sudah boleh pikir secara logik ya. Apa sumbangan ASEAN terhadap negara-negara anggota? Oke, yang pertama sekali, mana yang kita boleh jumpa? Oke, kalau kita tengok secara logik, menyeragamkan sistem pentadbiran. Bolehkah sistem pentadbiran di Malaysia sama macam Indonesia, sama macam Thailand, sama macam Filipina, sama macam Singapura? Bolehkah? Sedangkan dia punya pemimpin itu berbeza-beza. Bolehkah? Tidak boleh kan? Jadi maksudnya C ini kita sudah boleh buang lah. C ini kita sudah boleh buang. Jadi kita boleh tengok di situ. C kita sudah boleh buang, yang ada nomor 3. Jadi kita boleh nampak di situ E ada 2 ya. Maksudnya ini sudah jawaban lah. Sama ada E dengan E nomor 1 dan 2 ataupun 1 dan 4. Oke, mana satu jawabannya? D. Oke, D ya. Oke, takkan tentera mana boleh bantu ya. Tentera itu untuk negara sendiri ya. Kita tidak boleh bergantung harapan
dengan tentera orang luar untuk bantu menjaga kedaulatan negara kita. Jadi dia lebih kepada sosial dan juga ekonomi. Oke. Oke, kita tengok juga yang ini pun sama juga ASEAN. Oke, Mapilindo. Oke, jadi ini kalau kita tengok Mapilindo ini dia ada dua ya di sini. Dia punya tujuan ya. Yang pertama ialah meningkatkan persepahaman. Jadi ini kita sudah jumpa lah dia punya jawaban ya. Yang pertama ialah meningkatkan persepahaman. Yang kedua dia punya tujuan ialah menyelesaikan masa isu pembentukan Malaysia. Sebab itu kalau kita tengok Mapilindo ni hanya melibatkan 3 saja ya. Sebab dua negara ini iaitu Filipina dan Indonesia memang ada kaitan dengan negara kita ya, yang mana kedua-dua negara ini tidak bersetuju dengan isu pembentukan Malaysia. Contohnya Filipina dia menuntut Sabah ya, sebab dia mendakwa Sabah sebahagian daripada Filipina. Manakala Indonesia pula juga tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia ini kerana dia anggap itu sebagai satu bentuk penjajahan ya, Barat, sehingga menyebabkan Indonesia melancarkan konfrontasi yaitu penentangan Indonesia ya terhadap pembentukan Malaysia. Okey. Jadi bila kita buat soalan macam begini, kita jangan tanda A saja tapi buat catatan. 1, meningkatkan persepahaman. 2, menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Sebab itulah yang ada di dalam buku teks. Jadi mungkin nanti dia akan buat soalan, mungkin dia akan tukar, okey, apakah matlamat penubuhannya. Jadi dia tidak guna meningkatkan persepahaman, dia guna menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Jadi bagi pelajar yang ada membuat catatan, maksudnya dia tahu bahawa selain daripada meningkatkan persepahaman, ada satu lagi matlamat penubuhan Mapilindo ni, iaitu menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua. Ini mungkin agak sukar bagi pelajar, tapi kalau pelajar yang betul-betul membaca dan mengkaji, dia akan jumpalah bahawa tahun 1971 ini dia punya keputusan yang dicapai adalah berkaitan dengan pengisytiharan zon aman, bebas dan berkecualian. Okay, jadi cikgu bagi sikit tips lah ya di sini. Okay. Okey, ini Reksam. Ini tahun 1976 ya. Okey, kemudian ASC ini tidak ada pula dinyatakan ya. Tapi yang jelas jawapannya adalah mengisytiharkan zon aman, bebas dan berkecuali, iaitu pada tahun 1971 ya. Okay, mungkin kalau nanti ada yang jumpa jawapan, bolehlah buat catatan tahun-tahun tersebut ya. Okey. Okey, satu lagi kita tengok ASEAN. Okey, boleh nampak ASEAN ya. Okey, mengapakah negara-negara tersebut menubuhkan asas ya. Ini kita boleh nampak asas pada tahun 1961. Okey, apa sebab? Kenapa dia wujudkan asas ni ya? Gimana satu jawapannya ni? Apa jawapannya? ASA tahun 2003 ni ya, SPM 2003. B kah, cikgu? Apa dia? Because
menetapkan kawasan sempadan. Oke, kalau kita tengok ini memang dua tidak boleh lah. Ini dua tidak boleh. Jadi jawapannya sama ada mengatasi ancaman komunis ataupun menetapkan kawasan sempadan. Oke, mana satu jawabannya? B, cikgu. Oke, ini nanti cikgu pun tidak nampak dia punya jawaban ini. Oke, nanti cikgu akan cari nih ya. Nanti cikgu akan tengok balik. Sama ada A ataupun B. Tapi yang C dengan D ini bukan dia punya jawaban. Oke, ini nanti cikgu akan bagi balik. Oke, seterusnya 6. Oke. Pergerakan ini apakah matlamat penubuhan gerakan tersebut? Oke, 6. Oke. 6 ini kalau kita tengok dia punya tajuk selepas ASEAN adalah 6 ya. Oke, mana satu jawabannya nih? Oke, ini lebih kepada jawabannya lebih kepada D ya, meningkatkan kerjasama dengan blok barat ya. Oke. Oke, seterusnya kita tengok ini umum. Ada juga soalan yang umum. Maksudnya umum ni kau kena tahulah tentang isu semasa. Contohnya berkaitan dengan pencerobohan Palestin ya dan juga Iraq. Oke, jadi apakah kesan tindakan berikut terhadap negara kita? Maksudnya kita kena pikirlah. Oke, apa kesannya? Ini secara logik tidak sesuai ya. Dia jawabannya lebih tepat adalah mempertahankan keselamatan negara ya supaya kita ya. Mempertahankan keselamatan negara. Oke. Oke, seterusnya kita tengok pula soalan SPM yang sudah keluar dari segi soalan esei. Jadi kita boleh nampak setakat ini untuk bab 9 ini ada 3 soalan ya yang pernah keluar, yaitu 2001, 2004 dan 2022 ya. Oke, jadi daripada 3 soalan ini kita boleh tengok faktor penggubalan ini. Faktor penggubalan ini sudah pernah keluar 2 kali ya. 2 kali. Oke, tolong kasih sound suara tu. Anabel. Oke. Faktor penggubalan dasar luar ini 2 kali keluar. Jadi kita boleh tengok bahwa faktor penggubalan ini adalah perkara yang penting. Yang kedua kita tengok pertubuhan PBB sudah keluar. Jadi ada lagi pertubuhan lain yang belum keluar seperti ASEAN, kemudian Commonwealth, NAM dan juga OIC. OIC tadi kita boleh nampak langsung belum ada lagi soalan yang berkaitan dengan OIC ya. Oke. Yang pertama kita tengok ini soalan SPM tahun 2001 ya. Ini soalan dia. Dia tanya, jelaskan hubungan luar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya, jadi bila sebut hubungan luar, maksudnya kita boleh cerita tentang hubungan dia dengan kerajaan di rantau dan di luar alam Melayu. Rantau ni maksudnya alam Melayu lah dan juga kawasan luar alam Melayu. Rantau ni alam Melayu ni pada masa itu alam Melayu ni seperti Sriwijaya, Majapahit ya. Kalau di luar alam Melayu ni seperti Cina, Turki lah. Okey, jadi apa yang pelajar perlu tahu? Yang pertama ialah ada 2 bentuk hubungan pada masa itu. Yang pertama ialah hubungan diplomatik. Ini satu marka. Okey, macam mana dia menjalinkan hubungan diplomatik melalui pengantaran utusan ya. Ini satu marka. Ini satu marka. Contoh pun boleh dapat 1 marka. Jadi di sini boleh sudah dapat 3 marka. Okey. Yang kedua yaitu perdagangan.
perdagangan. Kemudian bila tadi diplomatik untuk hubungan ya melalui pengantaran utusan, tapi kalau perdagangan lebih mendapatkan keuntungan daripada perdagangan tersebut. Okey, ini pula antara China dan Turki. Kita ambil sebenarnya ada banyak negara-negara yang terlibat, tapi kita ambil negara yang sama, yang mana ada hubungan itu sama ada dalam bentuk diplomatik ataupun perdagangan. Ya, jadi ini pun boleh dapat 1, 2, ya, 3. Jadi maksudnya di sini pun boleh dapat 6 markah, kemudian campur lagi yang ini boleh dapat 7 markah. Okey. Okey, kemudian kepentingan ni kalau kita tengok boleh kita jawab secara logik lah ya, secara munasabah macam ini, kestabilan, keselamatan, kemakmuran, kedaulatan ya. Cuma soalan ini bila dia sebut kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka, jangan kamu tulis kestabilan negara, tidak. Kamu tulis kestabilan kerajaan Melaka. Jangan sebut kedaulatan negara, tapi sebut kedaulatan Melaka. Jadi kita tengok konteks soalan itu. Dia mau apa? Negara kah ataupun Melaka ya? Okey, kemudian satu lagi ialah kita boleh tengok dasar luar negara semasa British dan selepas merdeka. Okey, jadi semasa British kita punya dasar luar tu dikawal. Okey, sebab kita masih lagi dijajah oleh British, maka semua hubungan luar tu dikawal oleh pejabat tanah jajahan. Tapi selepas merdeka barulah ada dasar kita yang berbeza, contohnya Tengku Abdul Rahman, pro barat dan anti komunis, manakala Tun Abdul Razak dia bersikap tidak memihak ataupun kita boleh sebut sebagai dasar berkecuali lah ya, tidak memihak kepada mana-mana negara. Maksudnya dia boleh menjalinkan hubungan diplomatik dengan apa negara tanpa mengira ideologi sama ada negara itu komunis ataupun sebaliknya ya. Okey, kemudian kita tengok matlamat. Ini pun sudah pernah keluar baru-baru saja SPM tahun 2004. Okey, matlamat ni kalau kita tengok matlamat ada juga yang kita boleh tengok secara logik lah. Contohnya kedaulatan, okay, kemudian hubungan baik ya. Ini mempertahankan kepentingan Malaysia. Jadi biasanya matlamat ni biasanya lah ya. Kalau kau boleh ingat secara khusus yang ini daripada buku teks ya. Tapi kebiasaannya jawapan-jawapan munasabah pun kita boleh terima ya. Contohnya kestabilan politik ya, macam ni. Boleh juga diterima. Kemakmuran ekonomi boleh dapat 2 markah ya. Jadi yang pertama kau kena hafal dulu yang ini. Okay, andai kata jawab tidak boleh ingat, barulah kita ambil yang secara munasabah. Contohnya kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, kedaulatan, untuk keselamatan negara, keamanan negara, itu semua kita boleh guna pakai juga sebenarnya untuk jawab soalan ini. Okey, kemudian soalan yang kedua ialah faktor pengubalan. Okey, walaupun soalan ini sudah pernah keluar ya dalam SPM 2024 dan juga 2021, tapi perlu juga saya soalkan pelajar supaya ingatlah sekurang-kurangnya 1 fakta dan 1 huraian lah. Jadi kalau kita tengok di sini 4 fakta, kalau boleh ingat 4 huraian pun sudah maksimum boleh dapat 8 markah. Okey. Jadi apa perkara-perkara yang pelajar perlu ingat? Yang pertama, ikatan sejarah. Maksudnya kenapa mudah kita punya negara ini menjalinkan hubungan dengan negara luar berdasarkan ikatan sejarah? Sebabnya contoh kita punya budaya yang sama dengan budaya di Singapura dan Indonesia. Jadi senanglah kita mau urusan. Itu maksudnya ikatan sejarah ini maksudnya yang mempunyai persamaan ya antara negara kita dengan negara luar. Okey. Yang kedua, keagamaan. Kita tidak sama dari segi budaya, tapi sama pula dari segi keagamaan. Sebab contohnya negara kita Malaysia, negara Islam, Arab Saudi pun negara Islam juga. Okey. Yang kedua ialah keperluan nasional. Ini pun boleh secara logik. Kalau kita boleh nampak di sini 1, 2, 3, 4. Semua ada di dalam prisik ya. Keperluan nasional ni ialah keperluan negara. Nasional merujuk kepada negara. Okay, kenapa kita perlu menjalinkan hubungan diplomatik? Tujuannya untuk kedaulatan, keselamatan, kestabilan, kemakmuran ya. Okay, kemudian dasar luar negara juga
dia ditentukan oleh kepimpinan. Maksudnya siapa yang menjadi Perdana Menteri pada masa itu, dia akan tentukan dasar luar. Contohnya kalau kita tengok masa Tengku Abdul Rahman, dia punya dasar pro barat dan juga anti komunis. Tapi bila Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri, dia tidak teruskan dasar yang dibuat oleh Tengku Abdul Rahman, yaitu pro barat dan komunis, tetapi dia buat dia punya dasar sendiri, yaitu dasar berkecuali. Kemudian persekitaran juga mempengaruhi. Maksudnya kita akan tengok lah, contohnya sekarang isu berkaitan dengan Palestin, ya. Maka kita punya dasar luar juga terpengaruh dengan isu-isu yang berkaitan dengan Palestin. Jadi selalunya dasar luar sebuah negara itu dia akan dipengaruhi oleh persekitaran pada masa itu. Jadi sebab ini melibatkan semua negara. Oke, untuk pertumbuhan bangsa, pertumbuhan antar bangsa seperti PBB, kemudian Commonwealth, seterusnya ialah OIC, NAM, dan juga ASEAN. Cikgu tidak akan bincang secara spesifik setiap negara, ya. Okay, cuma cikgu nak kamu faham bahawa perkara yang pertama yang kau perlu tahu ialah latar belakang. Sebab latar belakang ni dia berbeza-beza, ya. Contohnya PBB tahun 1945, matlamatnya sudah pasti berbeza dengan Commonwealth, berbeza dengan NAM dan sebagainya. Okey, itu jelas. Tapi dari segi matlamatnya sama, ya. Maksudnya matlamat bagi setiap pertumbuhan ini sama, sebab dia akan merujuk kepada matlamat yang ini. Ini. Jadi tidak kiralah sama ada dia itu untuk PBB kah ataupun OIC kah, maksudnya matlamat Malaysia menyertai pertumbuhan tersebut, ini dia punya asas lah. Ini asasnya. Tapi walau macam mana pun, selain daripada asas yang dalam buku teks ni, kita juga boleh terima jawapan-jawapan secara munasabah lah. Contohnya yang ini. Kita tengok di sini. Ini. Tengok kan tadi matlamat yang tadi ada 5 saja kita bagi. Tapi sebenarnya ini semua boleh dijadikan. Tadi kan sebut meningkatkan ekonomi, imej negara, kedaulatan, keamanan, kestabilan, keselamatan. Jadi ada banyak sebenarnya jawapan-jawapan yang kau boleh jawab lah. Okey, jadi saya ulang balik. Untuk latar belakang, maksudnya itu pelajar kena ingatlah, sebab setiap negara ini berbeza dia punya latar belakang. Tapi untuk matlamat ataupun manfaat ataupun kepentingan kenapa Malaysia menyertai OIC, kenapa Malaysia menyertai PBB, kenapa Malaysia menyertai NAM, ini semua kita boleh guna pakai untuk jawab. Walaupun di dalam buku tu dia ada spesifik, tapi sebenarnya untuk memudahkan kita ingatlah ini matlamat ini untuk jawab soalan tersebut. Okey. Yang kedua kita mau sentuh, yang pertama tadi latar belakang, yang kedua matlamat ataupun manfaat Malaysia menyertai. Kalau manfaat ataupun kalau disebut manfaat itu lebih kepada kepentingan. Jadi mesti ada Malaysia dapat, ya. Kalau setakat matlamat tidak ada dapat pun tidak ada masalah. Okey. Yang ketiga yang kita mau tahu ialah pelibatan ataupun sumbangan, okey, Malaysia dalam PBB. Jadi di dalam setiap pertumbuhan ni dia ada tugas-tugas secara spesifik. Okey, contohnya saya ambil yang paling mudah, 3 ni lah paling mudah kita mengingat. Sebab dia punya kata tu misi. Satu misi pengaman. Misi pengaman ini maksudnya dia terlibatlah dalam memastikan keselamatan penduduk dan gencatan senjata. Satu lagi ialah misi pemerhati. Misi pemerhati lebih kepada pengurusan, pentadbiran dan latihan teknikal. Okey. Jadi misi pengaman 1 markah, misi pemerhati pun 1 markah. Sudah boleh dapat 2 markah. Jadi misi pengaman kau boleh ambil memastikan keselamatan penduduk 1 markah.
Kalau tidak ingat gencatan senjata, kemudian ambil contoh konflik di Kongo dan Kamboja. Ini pun 1 markah. Jadi 1, 2, sudah boleh dapat 3. Oke, kemudian pemerhati, pentadbiran kah ataupun latihan teknikal. Pilihlah mana yang senang mengingat. Kemudian ini 1, ambil lagi contoh, 1. Ini pun sudah boleh dapat 3 markah. Maksudnya untuk pelibatan Malaysia dalam PBB, sudah boleh dapat 6 markah. Belum lagi kita sebut terlibat dalam agensi. Sebut saya WHO, ini 1 markah, ini 1 markah sudah 8. Kemudian terangkan pula, okay, WHO ni tentang apa, FAO ni tentang apa, UNESCO ni tentang apa. Jadi ini pun sudah boleh maksimum lebih daripada 8 markah. Ini yang secara spesifik ya. Okay, begitu juga dengan ini saya beritahu tadi, ini yang secara spesifik lah. Tapi kalau yang kita bincang tadi ada yang secara umum yang kita boleh guna pakai untuk jawab soalan berkaitan dengan kepentingan ataupun manfaat. Okey. Seterusnya kita tengok latar belakang Commonwealth pun berbeza ya dengan PBB. Jadi ini secara umum kau kena faham sendirilah, kena baca ya. Okey. Okey, dalam sumbangan negara Commonwealth kita boleh nampak ada perbezaan. Kalau tadi misi pemerhati, okay, dan juga misi pengaman sama terlibat dalam agensi. Jadi di sini kita boleh tengok ada beberapa sumbangan ataupun pelibatan Malaysia dalam PBB ni. Okey, jadi yang paling senang kita mau ingat, yang pertama kita akan ambil inilah dasar apartheid. Sebab tadi kita sudah bincang banyak tentang dasar apartheid. Jadi ada 2 saja yang penting. Yang pertama tadi isu ini berkaitan dengan diskriminasi. Ini pun 1 markah, diskriminasi. Okay. Kemudian penyalahgunaan hak asasi. Okay, jadi ini pun sudah boleh dapat 3 markah. 1, 2, 3. Itu yang senang mengingat. Okey, yang kedua senang mengingat, menganjurkan sukan Commonwealth. Okay. Yaitu untuk mengeratkan hubungan negara-negara anggota. Ini pun sudah sini 2. 1, 2, 3 sudah dapat 5 markah. Okey, yang ketiga menjadi tuan rumah dalam persidangan COGAM. Okay, ini 1 COGAM, persidangan COGAM menjadi tuan rumah dan tujuan dia. Sini pun boleh dapat 3. Jadi ini antara 3 lah bagi cikgu yang paling mudah untuk kamu ingat. Tapi kalau kau boleh ingat yang ini pun lagi okey lah. Okey. Okey, kemudian seterusnya ini yang secara spesifik. Cikgu nak mau sentuh yang spesifik, kau boleh tengok sendiri. Cikgu sudah ambil yang secara umum tadi ya. Okey, yang seterusnya ialah ASEAN. Ya, ASEAN kena tahulah. Okey, ASA apa dia, Mapelindo apa dia, dan ASEAN apa dia ya. Okey, kemudian ini pun sama juga, kita boleh tengok ada secara umumnya yang kita boleh tengok di sini. Yang pertama tadi kita sentuh tentang Zopan. Kemudian konflik serantau. Konflik serantau ni adalah isu-isu yang berlaku di Vietnam dan juga Kamboja di mana Malaysia. Okay, ni tadi ada kan misi pengaman. Kalau kita tengok tadi ada contoh yang kita ambil. Ini. Ini nampak kan? Maksudnya dia berkait dengan PBB. Jadi maksudnya kalau boleh ingat misi pengaman PBB tadi dan juga konflik di Kamboja. Jadi jawapan yang ini, misi pengaman ni sebenarnya masih boleh juga diguna pakai untuk jawab soalan berkaitan dengan pelibatan Malaysia dari aspek konflik serantau tadi. Ya. Cuma kita tidak tadi PBB tidak ada Vietnam lah, yang ada Kamboja. Tapi boleh juga diguna pakai. Okay. Zopan. Okay. Kemudian sosial. Sosial paling senang. Apa dia sumbangan sosial? Menjadi tuan rumah sukan C. Okay, jadi ada banyak jawapan di sini yang kamu boleh pilihlah yang mudah ya. Okey, seterusnya ialah 6. 6 pun sama juga. Ada banyak jawapan pelibatan yang kita boleh guna pakai ya. Dalam jawapan begitu juga dengan OIC. Okey. Tapi untuk memudahkan pelajar, bagi pelajar yang cemerlang lah ya, cemerlang, saya syorkan supaya kamu lebih fokus kepada yang spesifik lah yang ini ya, penglibatan secara spesifik. Tapi bagi pelajar yang mana dia agak sukar untuk memberi penekanan
kepada tajuk-tajuk yang secara spesifik ini, maka langkah yang paling mudah ialah kita tengok yang ini. Ini ada di dalam buku kamu juga, iaitu di cek ini kombinasi di di dalam sini kita sudah ada. Kamu boleh tengok ya, buku modul biru tu ya. Buku modul biru kamu boleh tengok. Di dalam sini. Ini adalah jawapan yang kita boleh pakai dalam banyak pertubuhan lah ya, dalam banyak pertubuhan. Jadi kalau kita tengok di sini, ini cikgu bagi secara umum. Tapi kalau kita tengok dalam slide ini, kita sudah spesifikkan. Contohnya, apakah jawapan-jawapan yang ada bagi setiap pertubuhan ini yang sama? Yang pertama kita boleh tengok di sini, yang inilah. Kita boleh guna pakai kalau soalan tanya tentang sumbangan Malaysia ataupun pelibatan Malaysia dalam PBB, maka kita bagi tahu pelibatan ialah memberi bantuan kemanusiaan di Palestin. Kemudian bagi huraian. Kalau soalan tanya Commonwealth pun kita boleh guna. Kalau soalan tanya 6 pun kita boleh guna. Itu yang pertama. Ini boleh pakai jawab untuk semua pertumbuhan. Yang kedua ialah ini. Kita boleh pakai. Menentang isu penyalahgunaan asasi. Sama ada isu pelarian ataupun dasar apartheid ini boleh jawab juga untuk semua PBB, Commonwealth, NAM, OIC dan ASEAN. Yang terakhir ialah isu sosial. Isu sosial ini juga boleh kita pakai untuk jawab ke semua pertumbuhan ni. Maksudnya 3 ni wajiblah. Wajib pelajar hafal sebab ketiga-tiga ini boleh diguna pakai untuk jawab semua pertumbuhan ya. Kalau pelajar tidak boleh ingat secara spesifik lah. Kemudian kita boleh tengok ada juga setengahnya itu yang banyak lah. Contohnya macam tuan rumah, Commonwealth pun ada, NAM ada, OIC pun ada, ASEAN pun ada kecuali PBB. Cuma isunya di sini ialah untuk mengingat apakah nama persidangan tersebut bagi setiap negara pertumbuhan itu adalah berbeza dia punya nama pertumbuhan ya. Apa lagi yang senang mengingat? Kita boleh tengok yang ini. Sukan. Tapi sukan hanya 2 lah. Sukan Commonwealth dan sukan ASEAN. Ini antara perkara-perkara yang cikgu rasa boleh diambil maklum lah ya. Andai kata satu ketika pelajar nanti bila jawab dia boleh ingat secara spesifik seperti yang kita nyatakan tadi, macam yang ini spesifik, maka dia guna secara spesifik. Tapi kalau dia tidak boleh ingat, maka kita boleh guna yang secara umum lah ya. Itu berkaitan dengan matlamat dan juga pelibatan Malaysia dalam pertumbuhan antarabangsa. Satu lagi perkara yang kita perlu beri penekanan adalah berkaitan dengan cabaran ya. Ini cabaran. Ini pun belum keluar lagi ya. Ini cabaran belum keluar lagi dalam peperiksaan ni. Macam mana, apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dan macam mana dia punya langkah untuk mengatasi. Jadi cabaran ada 4. Ini wajib pelajar hafal ya. Nanti buatlah akronim ya. A, P, S, E. Apa yang boleh lah, yang carilah perkataan yang boleh ya. Antarabangsa, politik, selamat, ekonomi ya. Jadi daripada kalau tidak boleh S, tidak boleh P lah. Jadi cari satu perkataan yang bermakna, yang senang untuk ingat berkaitan dengan cabaran ini. Boleh pergi ChatGPT lah, sudah bagi tahu kan macam mana cara untuk cari dalam ChatGPT. Itu yang pertama, cabaran. Ini dia punya fakta. Fakta ini sudah boleh dapat 1 markah. Kemudian huraian dia. Huraian pun cikgu sudah keluarkan
huraian-huraian yang senang untuk pelajar ingatlah bagi setiap fakta ini. Oke, jadi inilah perkara-perkara yang sepatutnya pelajar kuasailah untuk menghadapi pemeriksaan SPM nanti. Oke, ada apa-apa soalan? Kita tidak bagi secara spesifik ya, sebab nanti kita akan bagi juga bahan-bahan ini. Cuma kita terangkan macam mana pelajar mau bagi penumpuan lah, sama ada perlu ingat secara spesifik macam yang saya sebut tadi, ataupun mau ingat secara umum ya. Cuma secara umum ni kalau yang cemerlang ni cikgu rasa lebih bagus ingat secara spesifik lah ya. Tapi kalau sukar untuk ingat secara spesifik, kita sebagai kita punya backup lah. Kalau ada soalan selain daripada soalan bab 9 yang kita boleh jawab, maka kita jawablah. Tapi kalau tiada, sekurang-kurangnya kita masih ada lagi backup jawapan yang umum, yaitu manfaat dan juga penglibatan tadi. Oke, cikgu buka soalan ya, sekiranya ada. Kita sudah habis sudah ni ya untuk bab 9 ini. Jadi bermula daripada minggu ini juga kita akan keluarkan soalan sehari satu bab untuk soalan fokus SPM, dan kita akan juga keluarkan satu set soalan ya, soalan secara online, okay. Di mana kamu boleh jawab soalan tersebutlah secara Google Form. Okay. Kita buka soalan. Kalau ada apa-apa soalan, okay, ataupun guru-guru mungkin ada link kehadiran sudah boleh share. Sudah saya share cikgu. Ada di ruang komen. Okey, boleh isi ya kehadiran. Ya. Jadi ingat, kita akan bagi soalan dalam bentuk link untuk Google Form dan juga untuk soalan-soalan fokus satu hari satu bab ya. Ada lagi cikgu-cikgu lain? Dari saya tidak cikgu. Ada sudah. Okey, kalau tiada, cikgu rasa untuk malam ini setakat itu saja. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan guru yang sudi hadir sama-sama pada malam ini. Begitu juga dengan pelajar-pelajar ya. Kita ada 81. Saya rasa tahun ini lebih baguslah berbanding tahun yang sebelumnya. Sebab kita punya jumlah kehadiran ini hampir separuh ya, walaupun tidak lagi capai. So, kita ada 100 berapa cikgu? Hasilisa 190 kah tahun ini? SPM 180. 80, okey. Sepatutnya kita mau target sekurang-kurangnya 100 orang lah ya. Ini 81, belum cukup separuh daripada kehadiran. Itu saya daripada cikgu. Okey, kita punya masa 1 jam. Bukannya kita boleh terangkan secara detail ya bagi setiap bahagian itu. Cuma kita hanya bagi satu penjelasan kepada pelajar, dan akhirnya kita akan kembalikan kepada pelajar kaedah yang mana yang pelajar rasa sesuai lah untuk belajar ya, sama ada membuat secara spesifik ataupun membuat secara umum. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, ada jawapan yang tadi masih KIV, nanti juga akan bagi jawapannya ya.